Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Muhaizan berbicara tentang malaikat. Ayuh kita tonton, kemudian saya berikan ulasan dan react. Sebelum itu, sedikit catatan kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau para penonton perasan, video-video react saya, format yang saya gunakan ialah saya mainkan terlebih dahulu video itu, kemudian saya berikan ulasan dan react. Di sini sebenarnya saya hendak para penonton juga melatih diri sendiri untuk mengesan apa yang tak kena dalam video tersebut. Maksud saya, bila saya mainkan video itu, dah habis, kemudian pause. Pause dan para penonton sendiri fikir, analisa dan kaji apa yang tak kena dengan video itu. Supaya kita dapat melatih diri kita mengkaji hadis, mengkaji ayat Quran, mengkaji sesuatu pendapat. Kemudian baru banding dengan apa yang saya ulas. Dengan cara itu, sama-sama kita dapat memandaikan diri sendiri, sama-sama kita dapat mematangkan diri sendiri. Jangan ikut saja apa yang saya cerita, tetapi ayuh kita melatih diri untuk mengkaji, menganalisa dan menyemak. Baiklah, saya mainkan video yang saya maksudkan itu ya. Tiada mereka itu laki-laki dan tiada perempuan. Sudah. Tak ada laki-laki, tak ada perempuan. Apa dia? Pondek ke dia? Dia tak pondek pun tak. Pakai apa dia? Dia tak ada jantina. Supaya kipas. Tak ada tina jantan. Kipas orang tanya. Ada nak beli kipas jantan so? Kipas tina. Tak ada, dia tak ada jantina. Maka tak ada jantan, tak ada tina. Tak ada jantina dia panggil. Jantan tina tak ada. Maka malaikat ni bukan lelaki, bukan perempuan. Siapa dia kata malaikat ni perempuan, kafir hukum dia. Siapa dia kata malaikat ni laki-laki, fasik hukum dia. Orang Kristian kata malaikat ni anak perempuan Tuhan. Anak perempuan, anak lelaki dia, Nabi Isa kali. Anak tinanya malaikat, malaikat tu anak tina. Sebab tu kalau kita tengok di gereja, malaikat ia buat orang tina. Budak tina. Gambar budak tina ada sayap. Tu malaikat, angel dipanggil. Sebab tu kalau angel dia guna perkataan she. Nak mengajar bahasa pronoun, mengajar gawana dia panggil gawana she dia panggil. Ganti nama bagi angel dia guna perkataan she ataupun her, her, her. Tak tahulah bahasa Inggeris ni. Hamba bukan nak mengajar Inggeris hari ni. Ni mengajar betul ni, orang kata buat apa mengajar Inggeris pula ini. She dengan her ni rujuk kepada tina. Sebab kepercayaan dia, malaikat ni guna she dengan her, memang guna tina, nama tina. Lepas tu dalam Quran kata telah jadi kafirlah orang Kristian kerana menyatakan malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Jadi kafir. Sebab nas ayat Quran kata lagu tu. Kalau kata anak, kalau jatuh orang malaikat ni jatuh fasik. Sebab tak ada nas menyatakan malaikat ni siapa dia kata jadi jatuh jadi kafir, tak ada nas. Cuma malaikat ni tidak berjantina. Kata tina jadi kafir, kata laki jadi fasik. Tiada makan, tiada minum. Tak makan, tak minum sebab buat daripada cahaya padak gitu. Tiada tidur, tak tidur. Kita ni buat apa tidur? Sebab kita banyak rongga, banyak benda. Kita apabila kita makan nasi, jap buat duduk sini. Apabila makan nasi, maka perlu kepada darah. Darah nak mesin ni, nak mesin kan? Makan ni. Maka darah, otak akan arah pergi ke perut belakang. Darah akan pergi ke perut, nak bantu ni usus ni, nak mesin. Jadi udara pergi kat ni belakang. Ni nak mesin. Maka apabila udara pergi sini, otak kurang oksigen. Tak ada lah kurang otak. Maka otak mula nak shutdown ni panggil. Tak seluk lah, tak seluk tidur. Mula mata jadi kuyu lagu tu. Bukan tak sahur tu. Lepas pada makan nasi 4 pinggir ke, tak nampak orang dah, mula slow. Tidurlah jawapan dia. Bapa dia tidur sebab begitu manusia. Organ tubuh dia, cara dia berfungsi memang menyebabkan dia tidur. Memang menyebabkan dia tidur. Dia kalau tidur manusia ni biasa standard KL. Malaikat dia tak ada menyebabkan dia kena tidur. Rehat ko, nak rehat otak ko, dia tak ada. Dia tak ada macam otak dia cahaya betul-betul.
Tu malaikatnya. Kita ni banyak benda lah. Hak ni, organ berfungsi. Tiada tidur, tiada berkahwin, tidak menikah. Nak menikah lagu mana dia? Tidak ada jantina, tidak ada alat kelamin dia. Kita ni buat apa gelenya nak nikah? Sebab kita ada alat dia. Pistol tu ada. Jadi nak cari sarung pistol tu lah. Jadi kita lagu tu. Maka tak salah. Tak salah Tuhan buat makhluk menurut diri dia. Jadi kalau kita nak kepada perempuan, standard manusia. Malaikat tak ada. Tak ada nak gapo-gapo dia. Tak ada nafsu, tak ada gapo dia. Tak ada alat berkahwin. Lepas tu dia lagu mana dia biok? Tanya selalu buat kita. Malaikat dia biok lagu mana? Kita manusia dia biok nikah. Tina jatuh tu bi anak. Ni malaikat. Malaikat ni lahir daripada tasbih, daripada air hujan, daripada zikir, daripada gapo. Tu biok malaikat. Daripada tasbih kita sebut subhanallah. Tubik dengan malaikat tu. Dia biok lagu tu. Manakala kita biok dengan berkahwin. Syaitan pula dibiok dengan iblis. Dalam riwayat disebut dalam kitab, iblis ni dia akan belaga paha dia kepik ni. Maka tubik iblis syaitan, tubik syaitan. Tu pelik dia. Bukan kata dia nikah dengan diri sendiri. Hang lagu tu lah macam dia. Tubik dia buat gini tubik. Syaitan. Dan tiada beranak apabila tidak berkahwin, tidaklah beranak. Baiklah, daripada video itu ada dua perkara yang saya hendak ulas atau react. Yang pertama, Ustaz menyatakan bahawa orang Kristian yang mengatakan malaikat ini adalah anak perempuan Allah, mereka ini kafir berdasarkan nas Al-Quran. Kemudian Ustaz membacakan terjemahan yang nampaknya ataupun cara Ustaz sebut macam terjemahan daripada ayat Quran. Yang ini Ustaz sebut telah jadi kafirlah orang Kristian kerana mengatakan malaikat itu anak perempuan Tuhan. Okey, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayat-ayat Al-Quran yang mencela orang-orang yang mengatakan malaikat itu ialah anak perempuan Allah itu memang ada. Bukan satu tetapi beberapa. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, ayat yang Ustaz sebut tu, yang Ustaz sebut terjemahannya tu, yang itu ada atau tidak? Bezakan, saya ulang. Ayat-ayat Al-Quran yang mencela orang-orang yang mengatakan bahawa malaikat adalah anak perempuan Allah, itu memang ada. Tetapi ayat yang Ustaz baca tu, yang Ustaz terjemahkan tu, yang itu ada atau tidak? Saya baca balik apa yang Ustaz sebut. Ustaz menyebut berdasarkan nas Al-Quran telah jadi kafirlah orang Kristian kerana mengatakan malaikat itu anak perempuan Tuhan. Cara Ustaz sebut tu macam Ustaz sedang menterjemahkan satu ayat Quran. Tapi saya pula cari-cari macam tak ada pula ayat tu. Tak apa. Saya nak tanya kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada tak ayat yang semisal itu? Yang seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, ada atau tidak ayat? Sebab paling dekat yang ada ialah ayat 73 surah Al-Ma'idah. Ayat 73 surah Al-Ma'idah, tetapi ini berbicara tentang Trinity, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya demi sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata bahwasanya Allah ini salah satu dari tiga, yakni yang Trinity itu kan. Yang ini ada. Tetapi ayat yang Ustaz Muhaizat baca tu telah jadi kafirlah orang Kristian atau orang Nasrani kerana mengatakan malaikat itu anak perempuan Tuhan. Yang itu yang saya tertanya-tanya. Adakah ayat Qurannya tu? Sebab kalau sebelum-sebelum ni dalam bidang hadis, Ustaz baca hadis yang kita bermaklum, okey. Tapi takkan ayat Quran pun macam tu. Jadi cuba para penonton semak, ada tak ayat Quran yang semisal terjemahannya yang dibacakan oleh Ustaz? Ini yang pertama. Yang kedua, Ustaz berbicara ataupun menerangkan tentang bagaimana malaikat ini membiak. Yang ini malaikat ini membiak daripada tasbih, zikir dan juga air hujan. Bila kita tasbih, bila kita sebut subhanallah, maknanya tubik satu malaikat. Maknanya lahir satu malaikat ya. Sekarang ni persoalannya Ustaz, mana dalil perkara ni? Sebab ini melibatkan perkara gaib. Ini melibatkan perkara gaib yang kita tidak berbicara tentangnya.
melainkan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis sahih. Hadis sahih pun tak pakai. Bila tak ada dalil, kita jangan sebut. Bila tak ada dalil, berarti ianya bukanlah sesuatu yang penting untuk kita tahu. Kalau ia penting, Allah dan Rasulnya akan mengkhabarkannya kepada kita. Apabila Allah dan Rasulnya tidak mengkhabarkan kepada kita, dalam kes ini tidak menerangkan kepada kita bagaimana malaikat ini membiak, berarti ia bukanlah sesuatu yang penting untuk kita tahu. Tapi kalau kalau ada ustaz nak cerita, itulah kita tertanya-tanya ustaz ambil cerita daripada mana ni? Ustaz ambil dalil daripada mana ni kan? Samalah juga yang iblis, apa katanya? Kepit paha, tubik syaitan lagi kan? Walaupun iblis, kita bukanlah suka iblis, tapi sekali lagi, Ustaz kata dalam kitab sebutkan, Ustaz, asalkan ada dalam kitab, itu bukanlah hujah, bukanlah dalil untuk kita berbicara tentang perkara-perkara ghaib. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya teringat lama dulu, salah seorang guru saya bila kadang-kadang kita tanya soalan, dia jawab dengan cara yang agak sinis, agak laser. Beliau lazim berkata, saya pun ingat sampai sekarang, yang ini mengetahui tentangnya tidak membawa kita ke syurga, tidak mengetahui tentangnya tidak akan membawa kita ke neraka. Mengetahui tentangnya tidak akan memajukan umat Islam. Tidak mengetahui tentangnya tidak akan memundurkan umat Islam. Okey. Mula-mula saya dapat jawapan macam tu. Saya pun macam, alah ustaz ni dia tak tahu, dia nak goreng, dia pusing lah macam tu. Kemudian bila dah beberapa kali, kan, sama ada saya ke orang lain ke tanya ustaz tu pun jawab macam tu. Ya tak, ya juga, betul juga kan. Yang kita nak tahu tu apa? There are certain things that we don't need to know because knowing it doesn't give us any benefit. Ada beberapa perkara yang tak perlu tahu kerana mengetahui tentangnya tidak akan membawa apa-apa manfaat. Tidak akan mendekatkan kita ke syurga, menjauhkan kita daripada neraka, tidak akan memajukan umat Islam. Kalau tak tahu pun tidaklah akan memundurkan kita. Jadi sama juga cara pembiakan malaikat. Kalau dah tak ada dalil, tak payah cerita. Apabila Allah dan Rasulnya tak cerita, berarti ia sememangnya bukan sesuatu yang penting. Maka tak payah nak bicara tentangnya. Daripada berbicara dan sekarang ni, sebab saya teringat, Ustaz kata siapa yang kata malaikat ini lelaki maka dia fasik kerana berkata sesuatu yang tidak berdasarkan dalil apa kan. So sekarang ni bila kata malaikat ini lahir dengan cara sekian-sekian daripada zikir, daripada tasbih, daripada air hujan, tanpa dalil. Saya tanya ya, bukan kata saya tanya. Masuk dalam kategori fasik juga atau tidak? Okay. Jadi inilah sedikit ulasan saya. Pertama tentang ayat yang Ustaz baca tu, betul ke itu ayat Quran? Adakah ayat Quran yang seperti itu? Dan yang kedua tentang cara pembiakan malaikat. Dah tak ada dalil, tak payah cerita, tak payah buat teori sendiri. Kalaupun ada dalam mana-mana kitab, kita kena ingat je, asalkan ada dalam kitab, bukanlah dalil, bukanlah hujah dalam agama. Baik, demikian sedikit ulasan dan react saya. Bagaimana dengan semakan para penonton terhadap video tu? Sama tak dengan apa yang saya react ni? Sama tak dengan apa yang saya ulas ni ya? Okey, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.